Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang ketiga, anjuran surah Ar-Rahim berisi 15 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jol hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita akan masuk pada membincangkan isu azan dua kali pada hari Jumaat di muka surat 184. Sebelum itu kita membaca kesimpulan daripada tajuk yang lalu berkaitan isu solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja. Ada orang mendakwa tidak wajib diqada. Kalau tinggal dengan terlupa, kalau tinggal dengan kerana tertidur, kata mereka yang tu saja yang wajib qada. Tapi kalau satu orang tu memang dia sengaja tinggal, mungkin masa muda-muda dulu memang jenis tak solat, yang tu kata mereka tak payah qada, cukup taubat sahaja. Jadi itu adalah dakwaan yang mengelirukan, yang bercanggah dengan kesepakatan empat mazhab. Semua empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menetapkan bahawa kalau lupa dan tertidur yang tidak berdosa, kerana tak sengaja, pun wajib qada. Maka yang ditinggalkan dengan sengaja min bab aula, lebih-lebih patut lagi, lebih-lebih wajib lagi diqada. Jadi kesimpulan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan, seseorang yang meninggalkan solat fardu wajib menqadanya, tidak ada beza, sengaja atau tak sengaja wajib qada. Bezanya di mana? Jika meninggalkannya kerana uzur yang memaksa, kalau ada uzur syar'i ataupun kerana tadi terlupa ataupun tertidur, wajib qada, memang wajib qada, tetapi boleh dilambatkan, boleh ditangguh. Misalnya dia terlupa nak solat tu zuhur tadi, sepatut dia ingat terus qada lah, tapi masih ada keluasan, misalnya dia nak qada malam ni atau dia nak qada besok misalnya, tapi sunat disegerakan, kerana logiknya kita kan manusia tak tahu ajal maut kita bila. Memanglah kita nak qada, tetapi kita tidak pasti, mungkin maut itu menjemput sebelum sempat kita qada, maka seeloknya disegerakan. Tapi berbeza kalau yang tinggal dengan sengaja. Jika meninggalkannya tanpa apa-apa keuzuran, umpamanya meninggalkannya kerana sengaja, maka wajib qada dengan segera. Wajib ni boleh dibahagi kepada dua daripada sudut pelaksanaannya.
Satu wajib alal fauri, kena segera. Dan ada wajib alat tarahi, boleh ditangguhkan. Misalnya kefarduan mengerjakan haji, wajib bila orang tu dah cukup kemampuan dia. Tetapi misalnya dia seorang wanita yang bersuami, suami dia tak izinkan dia pergi haji. Jadi bertembung dua wajib kat situ. Satu wajib menunaikan fardu haji, satu lagi wajib mentaati suami. Jadi ketika itu didapati wajib menunaikan haji itu wajib yang ada keluasan dari segi masa dia. Wajib alat tarahi. Tidak mesti tahun itu, ya. Tahun satu lagi pun boleh. Sedangkan wajib taat pada suami itu wajib alal fauri, wajib yang segera. Maka didahulukan ketaatan kepada suami, jadi jatuh dia tidak mampu balik. Dari segi kewangan, kesihatan mungkin dah mampu, ya. Baik. Jadi beginilah, kalau orang tu tinggalkan solat dengan sengaja, bukan saja dia wajib qada, bahkan dia wajib segera qada. Bagaimana pula kalau yang ditinggalkan tu banyak? Memang masa muda dulu bertahun-tahun pun tak solat. Dah berusia tu, dah matang, rasa menyesal, ya, bertaubat, start solat balik. Tapi yang dulu tu masih banyak lagi. Itu macam mana cara dia? Maka hendaklah diqada mengikut tertib cara ditinggalkan, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Kita contohlah, jangan katakan bertahun-tahun. Katakanlah satu hari itu, oleh kerana terlampau penat sangat, semalam tu mungkin banyak kerja, tak tidur, lepas main subuh tidur. Tidur-tidur bangun isyak misalnya. Jadi zuhur tak solat, asar tak solat, maghrib pun tak solat. Ya, bangun-bangun dah isyak, tak sedar. Ya. Okey, dimaafkanlah kerana tak sedar. Tetapi macam mana cara dia nak qada tadi? Maka yang cantiknya dia mulai ikut tertib. Yang dia miss nombor satu apa? Zuhur. Qada zuhur dulu. Lepas tu baru qada asar, lepas tu baru qada maghrib. Apa kata kalau dia qada maghrib dulu? Sebab maghrib 3 rakaat. Dan dia nak cepat misalnya, aku qada maghrib dululah. Maka masih boleh. Kerana tertib dalam bab qada ni hukumnya sunat. Eloknya tertib, tapi kalau tidak tertib pun dia qada maghrib dulu, kira selesailah yang maghrib tu. Sementara jika yang ditinggalkan itu adalah salat sunat rawatib, ya, salat sunat yang mengiringi salat fardu, ya. Misalnya dia biasa salat sunat qabliyah fajar, ya. Tapi hari itu tak sempat, ya, datang-datang ke masjid, orang pun dah solat. Lalu selepas solat masih ada waktu subuh. Yang tu dia buat solat sunat fajar, itu bukan qada. Itu masih adaan, itu masih tunai lagi. Kerana waktu solat sunat qabliyah bermula daripada masuk waktu hingga habis waktu. Memang sepatutnya namanya pun qabliyah. Sebelum solat fardu lah kita buat. Tapi kalau tidak dibuat sebelum solat fardu, masih boleh dibuat selepas solat fardu. Masih waktu dia lagi. Tapi katakan memang dia ini sibuk, habis waktu subuh dah, dia pun tak solat sunat fajar lagi. Sedangkan dia biasa solat sunat fajar, maka sunat dia qada. Solat sunat di qada, solat wajib di qada. Itu kaedah dia. Tapi bukan semua solat sunat wajib di qada. Solat sunat macam rawatib, solat sunat duha misalnya, itu sunat di qada. Tapi solat sunat tertentu yang ada sebab-sebab khusus, kalau dah hilang sebab dia, tidak sunat lagi di qada. Contohnya solat sunat gerhana matahari, kusufus syams. Solat sunat kusuful qamar, gerhana bulan. Jadi masa waktu gerhana tu berlaku, sunat kita solat gerhana, ya, solat sunat gerhana. Tapi dia sibuk masa tu, di pejabat atau apa, dah habis waktu gerhana dah, dia nak qada, tidak. Kerana dia ada sebab dia khusus, sebab tu dah berlalu dah, maka tidak sunat dia qada. Ataupun solat sunat istisqa. Istisqa ni makna minta hujan. Jadi time orang minta hujan tu dia sibuk. Hujan dah turun dah pun, aku nak qada. Tak payahlah. Dia ada sebab dia, sebab dia dah berlalu dah. Tapi kalau misalnya orang buat solat sunat istisqa, kemudian hujan masih tak turun lagi, maka dia bukan nama qada, dia masih buat kerana sebabnya nak minta hujan. Tapi kalau sebab dia sudah berlalu,
waktunya dianggap sudah terlepas, maka tidak disyariatkan menqadhakannya. Baik, sekarang kita masuk ke tajuk baru di buku 184, iaitu isu azan 2 kali pada hari Jumaat. Kalau secara sepintas lalu saya perhatikan, benda ini tidak jadi kekeliruan. Tak nampaklah orang pertikaikan. Tak macam isu misalnya sambut Maulid Rasul, kan ada pertikaian. Isu talqin, talqin mayat, isu tahlil arwah, itu kan ada pertikaian, perdebatan. Tapi kalau azan Jumaat 2 kali itu kan biasa. Masuk waktu azan, khatib naik atas mimbar bagi salam, azan 2 kali. Dan memang serata dunia boleh kita katakan 2 kali. Cuma di setengah tempat azan pertama dia itu lebih awal lagi. Belum masuk waktu lagi pun dia sudah azan. Sama seperti konsepnya seperti azan subuh. Azan subuh asalnya 2 kali di zaman Nabi SAW. Yang pertama tu sebelum masuk waktu. Itu diazankan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jangan menghalang azannya Bilal daripada makan minum kamu. Maknanya kalau kamu tu nak berpuasa, setakat dengar Bilal azan, boleh teruskan. Ya, ini yang berlaku salah faham di pemikiran sebahagian kawan-kawan kita. Dia kata tak apa kalau kita tengah sahur, ada sikit lagi nasi dalam pinggan, ada air lagi dalam gelas, tiba-tiba orang azan subuh, tak apa, dia kata boleh habiskan. Yang itu batal lah puasa kan dah masuk subuh. Yang maksudnya Nabi SAW kata habiskan tu yang azan sebelum waktu. Jadi janganlah terus stop. Itu azan nak bagi tahu subuh dah hampir. Jadi bolehlah cepat-cepat habiskan makanan. Tapi kalau azan subuh masih makan, batal lah puasa. Baik. Jadi azan Jumaat 2 kali ini sepintas lalu saya perhatikan tidak ada kekeliruan. Cuma ada juga setengah tempat dan setengah orang dia mendesak, dia kata azan Jumaat sekali je. Kalau azan Jumaat 2 kali itu tidak ikut sunnah, kata dia. Dan memang di zaman Nabi SAW azan Jumaat memang sekali, iaitu ketika khatib naik atas mimbar saja. Khatib bagi salam, Assalamualaikum, khatib duduk, masa itu dia azan sekali saja. Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga sama. Azan Jumaat hanya 1 kali. Di awal pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, amalan itu masih berkekalan. Kemudian Sayyidina Uthman memerhatikan di zaman beliau umat Islam sudah jadi ramai. Bila ramai jauh dari masjid. Bila jauh daripada masjid, kalau azan hanya 1 kali macam dahulu, kemungkinannya ramai tidak sempat pergi solat Jumaat. Sedangkan solat Jumaat itu wajib. Maka cara untuk mengingatkan orang supaya bersedia, tutup kedai, bersiap pergi solat Jumaat, adalah diperintahkan azan dahulu. Belum masuk waktu lagi, belum khatib naik atas mimbar lagi, azan dahulu. Baik. Jadi azan ini ialah yang diamalkan sehingga sekarang di seluruh dunia Islam, kecuali di beberapa tempat yang terpencil dia insist untuk 1 kali sahaja. Jadi ini yang kita nak faham, isunya apa. Soalan, apakah hujah azan Jumaat sebanyak 2 kali? Yang kita amalkan 2 kali ni apa hujahnya? Jadi telah diterangkan tadi bahawa pada 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, azan salat Jumaat hanya 1 kali, iaitu setelah khatib duduk selepas memberi salam untuk berkhutbah. Adapun pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menambah 1 lagi azan, iaitu sebelum lagi daripada khatib naik atas mimbar pun ada azan, menjadikan azan itu 2 kali. Baik, kenapa? Kita telah terangkan tadi untuk memastikan orang yang wajib solat Jumaat dia sempat solat Jumaat. Kerana azan yang pertama tu mengingatkan dia bahawa waktu solat Jumaat sudah hampir. Baik. Kalau macam tu ini bid'ah lah. Ini tak boleh buat kerana zaman Nabi tak ada. Sebab itu saya sebutkan, dan bila saya sebut macam tu ada orang tak boleh terima lah. Kita bahasa sekarang ni kita kata menggelupur lah. Saya kata mengiktiraf bid'ah hasanah, bahkan melakukan bid'ah hasanah adalah sunnah. Mereka tak tahan macam mana boleh bid'ah boleh jadi sunnah. Bid'ah hasanah.
Bid'ah maknanya perkara baharu, hasanah maknanya baik. Baik bukan sebagaimana yang dibuat lawak oleh sebahagian. Oh, dia kata kalau Pak asal baik boleh buat, kita jadi macam Aminah Wadud lah. Aminah Wadud dia jadi imam solat jemaat. Apa salahnya? Baik kan jadi imam. Bukan asalkan baik ikut kepala otak kita. Asalkan baik ikut syariat. Dari segi syariat, imam itu kena lelaki. Kalau wanita sama wanita lainlah. Tapi kalau wanita dan lelaki, imam kena lelaki. Jadi perbuatan Aminah Wadud itu tak baik. Tak boleh kita kata kalau asal baik boleh buat, maka bolehlah kita itu tiru macam Aminah Wadud. Ini akal-akalan yang tak tersampaian. Sama juga macam pernah masa saya kuliah di Kedah, ada orang tanya melalui live, saya terangkan tentang isu bid'ah. Dia kata, kalau asalkan baik boleh buat, why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Loh, siapa cakap sembahyang subuh 4 rakaat baik? Sembahyang ni ibadah yang diikat dengan waktu. Sembahyang 2 waktu tak baik. Tapi sembahyang dia tak macam haji. Dari segi tempat, fleksibel. Kat mana-mana pun boleh solat asalkan masuk waktu. Kalau haji, bukan saja waktu, tempat pun dia strict. Haji mesti di Kaabah. Kalau macam ajaran taslim, haji di Pulau Pinang tu haram. Bid'ah sayyi'ah. Apa salahnya? Yang penting kita buat haji, ikhlas. Nak dapat visa pun payah sekarang. Kos pun dah mahal, subsidi pun dah tak banyak sangat. Jadi asal kita ikhlas, haji di Putrajaya pun saya ingat okey juga. Tak okey. Jangan haji di Putrajaya, haji di Madinatul Munawwarah pun tak boleh. Haji mesti di Makkah, di Kaabah. Jadi dia tak faham konsep asal baik boleh buat. Jadi memandai-mandai menimbulkan fitnah. Kononnya yang kita yang menerima bid'ah hasanah tu akan jadi macam geng-geng liberal, perempuan boleh jadi imam kepada lelaki. Bukan macam itu. Asal baik mesti ikut syarak. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat buat benda baharu, yakni bid'ah yang hasanah, yakni tidak bercanggah dengan syarak. Kenapa tidak bercanggah dengan syarak? Kerana azan itu adalah untuk memastikan kewajipan tidak ditinggalkan. Jadi menghalang orang daripada tinggal benda wajib itu wajib. Kerana meninggalkan perkara yang wajib itu haram. Dan bukan sahaja begitu, telah ijma' secara sukuti. Sukuti ni asal maknanya sukut diam. Sukuti itu maknanya implied consensus. Bila Sayyidina Osman buat macam itu, tidak ada satu orang sahabat Nabi pun bangkang. Berarti mereka semua setuju. Kerana sahabat Nabi kita tahu, kalau mereka lihat satu perkara yang mereka percaya tidak betul, mereka akan komplain. Bahkan seorang wanita pernah komplain pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Umar mencadangkan supaya untuk mahar itu ditetapkan supaya tak tinggi sangat. Jadi perempuan tu tak setuju. Sebab dia kata dalam Quran pun Allah sebut ada mahar yang tinggi, ada mahar yang rendah. Terpulanglah. Jadi Sayyidina Umar akur dengan kritikan daripada wanita tersebut. Tidak sombong dengan kebenaran. Taklah kata, kau siapa? Aku ni kan khalifah. Tidak. Bila dibawa hujah yang jelas, Sayyidina Umar akur. Itu sikap sahabat. Bila sahabat diam, tidak ada seorang pun komplain, berarti itu telah ijma'. Dan ijma' yang paling kuat adalah ijma' para sahabat. Jadi ijma' para sahabat menunjukkan secara spesifik, iaitu azan 2 kali pada hari Jumaat itu adalah satu perkara yang masyru', yang dibenarkan. Dan secara luas menunjukkan bahawa para sahabat mengiktiraf perkara baharu, yakni bid'ah, yang tidak bercanggah dengan syarak, yakni hasanah. Jadi tidak payah menggelupur sangatlah. Tak payah terbakar sangat kalau kita nak kata bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Macam mana pula bid'ah boleh jadi sunnah? Kalau Nabi buat bukan bid'ah. Kalau Nabi buat bukan bid'ah. Tapi sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Pengiktirafan daripada Nabi SAW juga adalah sunnah. Jadi bila ada orang buat benda baru yang Nabi SAW tak buat, yang Nabi tak suruh, maknanya bid'ah lah benda baru. Lalu Nabi SAW puji atau Nabi tak larang, itu menunjukkan Nabi iktiraf perkara baru yang baik. Maka sunnah Nabi adalah mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Sunnah para sahabat
adalah mengiktiraf dan bahkan melakukan bid'ah yang hasanah. Kalau faham, tenang saja. Ya, kalau gagal faham, itu yang menggelupur, marah-marah. Ya. Baik. Dalil yang lain dalam hadis dalam Sahih Bukhari dijelaskan, an Sa'ib bin qala sami'tu Sa'iba ibni Yazid yaqulu innal adana yaumal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisul imamu yaumal jumu'ati 'alal minbari fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Sa'ib beliau berkata radhiyallahu anhu, aku telah mendengar daripada Sa'ib bin Yazid, beliau berkata sesungguhnya azan pada hari Jumaat awalnya hanyalah ketika imam duduk di atas mimbar di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu wa kasaru amara Utsmanu yaumal jumu'ati bil adhan salis bihi ala zawra fa thabbata al-amru ala dzalika. Adapun bila masuk zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam dah jadi ramai. Ya, macam kita ceritakan tadi. Jadi Sayyidina Utsman mengarahkan pada hari Jumaat itu ada azan yang ketiga yang dilakukan di satu tempat yang bernama Zawra. Macam mana pula azan yang ketiga ni? Tadi kata azan 2 kali, dah jadi 3 pula. Yang dimaksudkan azan yang ketiga ni adalah campur dengan iqamah. Iqamat tu juga disebut azan juga. Ya. Jadi azan yang pertama di Zawra, azan yang kedua ketika imam beri salam duduk, dan azan yang ketiga itu adalah qamat ketika nak solat. Dan tetaplah hal tersebut sampai sekarang. Jadi orang yang berdegil untuk tidak mahu azan 2 kali atau menyalah-nyalahkan azan 2 kali, berarti dia telah melanggar ijma' para sahabat dan ijma' umat Islam. Di muka surat 186, ya, pendapat ulama. Atas dasar hadis di atas, Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahawa sunat mengumandangkan azan 2 kali. Pertama sebelum khatib naik ke mimbar, dan yang kedua dilakukan setelah khatib naik atas mimbar. Yang sebelum khatib naik atas mimbar tu yang berlaku di zaman Sayyidina Utsman, dan yang setelah khatib naik atas mimbar itu yang berlaku semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu adhanani lisubhin, dan sunat azan 2 kali untuk salat subuh. Wahidin qabla al-fajri wa akhara ba'dahu. Yang pertama sebelum daripada masuk waktu fajar, dan yang satu lagi selepas dah masuk waktu. Fa in iktasara fal aula ba'dahu. Kalau nak buat satu saja, maka lebih aula yang dah masuk waktu tadi. Wa adhanani lil jum'ati, dan juga sunat azan 2 kali untuk salat Jumaat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatib al-mimbar. Salah satu daripada 2 itu selepas khatib dah naik atas mimbar. Wal akharu alladhi qablahu, dan yang satu lagi adalah sebelum daripada khatib naik atas mimbar lagi. Sebelum tu ada flexibility lah. Di setengah tempat dia memang ada azan awal lagi, sebab nak suruh orang tu ada masa yang banyak untuk bersiap. Tapi macam di tempat kita kadang tak. Yang menyebabkan orang tahu salat Jumaat dah hampir, dengar bacaan Quran daripada masjid. Jadi dia tak perlulah nak azan terlampau awal. Masuk waktu dia azan. Itu azan yang pertama. Bila khatib naik atas mimbar, azan yang kedua pun boleh juga, ya. Dan itulah yang diamalkan di kebanyakan masjid di negara kita. Nak azan lebih awal lagi pun boleh, tapi pastikan masyarakat tu fahamlah. Kan isteri yang duduk di rumah, oh dah masuk waktu sembahyang zuhur dulu, padahal lagi setengah jam nak masuk waktu. Kena difahami. Di setengah tempat di Malaysia pun azan subuh pun dah dihidupkan balik sunnah azan 2 kali. Jadi pernah kita berbincang, nanti akan masuk isu ni, isu tarhim nanti. Selang satu tajuk akan masuk isu tarhim, ya, ataupun 2 tajuk. Jadi ada kita terangkan bahawa tarhim solat subuh ni hukumnya adalah sunat. Memang tidak ada dalil khusus, tapi atas jalan kias. Ya, kias kepada apa? Kias kepada azan pertama. Macam mana boleh kias? Kerana sama-sama adalah untuk memberitahu waktu subuh dah hampir. Azan pertama pun bagi tahu perkara yang sama, tarhim juga membawa natijah yang sama. Jadi ada orang bangkang, dia kata tak boleh
Tak boleh kias macam tu, kata dia. Kenapa tak boleh? Kerana berpegang pada kaedah la qiyasa fi mauridin nas. Tak boleh kias di tempat yang ada nas. Kaedah tu betul ya. Kaedah yang disebut oleh orang berkenaan tu betul. Tapi cara dia implement tak betul. Jadi dia ingat, oleh kerana sudah ada nas menyebutkan tentang azan pertama, maka tak boleh lagi kita buat tarhim. Kias kepada azan pertama tak boleh. Jadi itu tak betul. Kerana memang kias macam itu. Kias diambil satu benda yang tak ada dalil. Jadi oleh kerana tak ada dalil, hukumnya tak pasti. Nak kena pasti hukum dibandingkan dengan sesuatu yang dah ada dalil. Tiba-tiba didapati asas hukumnya sama. Lalu dipakai hukum yang ada dalil kepada yang tak ada dalil tadi. Tarhim tak ada dalil khusus. Zaman Nabi SAW dibuat. Yang ada dalil azan pertama. Didapati kedua-duanya sama. Azan pertama dan tarhim sama-sama membantu orang untuk tahu subuh dah hampir. Maka sebagaimana sunat azan pertama, demikianlah sunat juga tarhim. Habis macam mana pula kaedah tadi? Kaedah la qiyasa fi mauridin nas tadi. Tidak boleh kias pada tempat ada nas. Baik, kalau kita nak pakai dalam kes tadi, kes azan tadi, kita ambil contoh macam ini ya. Kaedah itu akan terpakai. Katakanlah di surah Ar-Rahim ni, saya tak pasti. Azan subuh sekali ke dua kali? Sekali. Jadi ada cadangan dalam mesyuarat AJK, kita nak hidupkan sunnah azan dua kali. Kenapa? Kerana siapa yang menghidupkan sunnah yang mati, ia dapat pahala seperti orang yang syahid. AJK ada satu AJK cadang. Saya cadangkan mulai bulan depan kita hidupkan balik sunnah azan dua kali. Lalu ada orang bangkang. Dia kata, tak payahlah, dia kata. Buat apa nak azan subuh dua kali? Cuba kita tengok azan zuhur sekali, azan asar sekali, azan maghrib sekali, azan isyak pun sekali. Kita kiaslah. Azan subuh pun sepatutnya sekali lah juga. Ketika itu terpakai kaedah tadi. La qiyasa fi mauridin nas. Dah memang ada nas mengatakan azan tu subuh sunat dua kali. Di zaman Nabi SAW pun diamalkan azan tu dua kali. Tiba-tiba kamu nak kias dengan zuhur, kamu nak kias dengan asar, nak kias dengan maghrib, dengan isyak untuk mengatakan azan tu hanya sekali, maka kias macam tu terbatal. Kerana kias itu bercanggah dengan nas. Itu baru implementasi yang betul. Jadi kadang-kadang bahaya juga kalau kita tahu kaedah yang betul, tapi kita tidak tahu bagaimana untuk implement kaedah tersebut. Jadi azan subuh eloknya kita hidupkan sunnah dan dapat pahala sunat dua kali. Tapi kalau nak start, eloknya diwar-warkanlah. Misalnya surah Ar-Rahim nak hidupkan, jangan terus besok ni terus buat. Jadi nak buat apa tu, dah sembahyang subuh, apa hal awal subuh hari ni, ya. Jadi terkejut. Buatlah misalkan sebulan sebelum dibuat semula tu, diwar-warkan dalam grup WhatsApp penduduk, diwar-warkan dalam grup WhatsApp surau, bermula daripada 1 hari bulan Mac misalnya, surah Ar-Rahim akan menghidupkan sunnah azan subuh dua kali. Azan akan dilakukan sekitar setengah jam misalnya. Jadi bila dah diwar-warkan macam itu, jadi orang dah tahu, orang dah bersedia. Jadi itu sebagai contoh. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah disebutkan summa inna fi'la Utsman radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutiyan li'annahum la yunkirunahu alaihi. Perbuatan Sayyidina Utsman tadi jangan kita anggap itu hanya pendapat Sayyidina Utsman. Pendapat Sayyidina Utsman pun sebenarnya dah berharga. Tapi lebih daripada pendapat Sayyidina Utsman, itu adalah ijma' secara sukuti, ijma' secara diam. Dan yang terakhir bersandarkan kepada sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib kamu ikut sunnah saya dan sunnah, yakni jalan cara khulafa' ar-rasyidin selepas saya. Jelas Sayyidina Utsman salah seorang khulafa' ar-rasyidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'addu min nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.